رابسا فلتفضل مشروعا مرحبا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dihormati lagi dikasihi fungsi majlis seluruh ahli-ahli kuasa masjid, imam dan bilal, para alim ulama, tuan-tuan guru, tetamu Allah, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Pada malam yang mulia ini kita merenung satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ketika mana Rasulullah duduk bersama dengan para sahabatnya. Lalu baginda bertanyakan tentang suatu pertanyaan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang suatu dosa yang terbesar di antara dosa-dosa yang besar? Sehingga Rasulullah mengulangi pertanyaannya sebanyak 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang suatu dosa yang terbesar di antara dosa-dosa yang besar? Lalu kemudian para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, bahkan ya Rasulullah. Lalu kemudian baginda Rasulullah meneruskan ucapannya menyatakan, al-isyraku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaki'a faqala ala wa qawlu zur. Qala fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Kata Rasulullah, iaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, derhaka kepada kedua ibu bapa. Lalu kemudian baginda pun duduk setelah bersandar sebelum itu, lalu berkata lagi, juga perkataan-perkataan dusta. Kata Abu Bakrah, Rasulullah sentiasa mengulangi perkataannya berulang kali, sehingga kami berkata di dalam hati kami, semoga baginda menghentikan kata-katanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abu Bakrah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, sebelum kita bicarakan lebih lanjut tentang hadis yang kita bacakan ini, di sana menjadi suatu keyakinan, keimanan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahawa setiap perbuatan manusia yang mukallaf di dunia ini tidak akan terlepas sedikit pun daripada perkiraan dosa dan pahala. Daripada sebesar-besar perbuatan kita sehinggalah kepada sekecil-kecil perbuatan kita, pasti akan dicatat, dihisab dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perkiraan dosa dan pahala dalam kehidupan kita ini, suatu perkara yang mesti kita kena tahu, di sana ada suatu dosa yang Allah Taala jadikan tersangat dahsyat sehingga boleh menyebabkan amal-amal soleh yang lain boleh terbatal dengan sebab dosa yang kita lakukan. Ada dosa dia tidak mengganggu amal-amal soleh kita, tetapi tuan-tuan, di sana ada dosa yang boleh menyebabkan amal soleh kita terbatal disebabkan kerana terlampau dahsyat dosa tersebut. Di antaranya yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalaulah mereka menyekutukan Allah, nescaya lenyaplah segala amal yang telah mereka kerjakan sebelum ini. Berarti di sana ada dosa yang dahsyat yang boleh menyebabkan amal soleh yang telah kita kerjakan sebelum ini terbatal disebabkan kerana perbuatan dosa tersebut. Begitulah sebaliknya Allah Ta'ala jadikan ada pahala yang kalau kita buat, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya kebaikan itu memadamkan kejahatan-kejahatan. Tuan-tuan, dalam hidup kita ini ada amal soleh yang kalau kita buat, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Apakah dia amal soleh yang kalau kita buat, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita? Di antaranya amal soleh yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu amalan mengambil wuduk, yang Nabi sebut dalam hadis, apabila seseorang itu membasuh anggota wajahnya,
maka Allah Ta'ala gugurkan dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota wajahnya bersama dengan titisan air wudu sehingga titisan air yang terakhir. Begitulah saat dia membasuh anggota tangan dan kakinya, Allah Ta'ala gugurkan dosa-dosa melalui air-air basuhan anggota wudu yang gugur bersama dengan dosa-dosanya sehingga titisan air yang terakhir. Sebab itu tuan-tuan, kita kena jadikan kehidupan kita sentiasa dalam keadaan berwudu dan tidak meninggalkan wudu walaupun apa pun perbuatan yang kita lakukan dalam seharian kita. Begitulah juga saat kata ulama, sunat juga kita berwudu sebelum tidur. Walaupun tidur kita sah tuan-tuan tanpa wudu, tetapi sunat untuk kita berwudu setiap kali sebelum kita tidur. Kenapa tuan-tuan? Kita mengharapkan salah satunya keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah lagi amal soleh yang lain yang boleh memadamkan dosa-dosa kita kepada Allah? Di antaranya yang Nabi sebut dalam hadis, yaitu amalan berjalan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kata Nabi, langkah yang pertama diampunkan dosa oleh Allah, dan langkah yang seterusnya diangkat darjat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah dengan langkah-langkah yang seterusnya. Sebab itu tuan-tuan, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, saat ketika mana ada sahabat yang rumahnya jauh dengan masjid Nabi, lalu kemudian mereka berhajat dan berhasrat untuk berpindah rumah mereka dekat dengan masjid Nabi. Tetapi bila mana mereka mendengar bahawa setiap langkah menuju ke rumah Allah diampunkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebabkan ada sahabat tak jadi pindah rumah yang lebih dekat. Mereka reda dengan rumah yang jauh dengan masjid. Kenapa? Kerana mereka mengharapkan keampunan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada kisah yang menyebut ada sahabat yang sengaja memendek-mendekkan langkah dia, saja jangkau sikit-sikit tuan-tuan. Allah, sampai begitu sekali sahabat naknya kepada keampunan Allah, kerana nak dikira langkah yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun boleh buat juga tuan-tuan, nak mari masjid gong tak nasik ni, nak mari jalan sikit-sikit boleh, tak ada masalah. Cuma jangan nak semayang garis Isya baru siapa, tak kenalah tuan-tuan. Kena lajulah sikit. Dan begitulah juga saat ketika mana kita mendatangi rumah Allah dengan kenderaan seperti mana kereta dan motosikal kita. Samalah kata ulama, satu putaran tayar kenderaan bersamaan dengan satu langkah menuju ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ada lagi ke amal soleh yang boleh diampunkan dosa oleh Allah dengan sebab amal soleh yang kita lakukan. Ada lagi di antaranya yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran dalam surah Shaf, yaghfir lakum zunubakum wa yudkhilkum jannah, aku ampunkan dosa kamu dan aku masukkan kamu ke dalam syurga Allah. Disebabkan kerana apa ayat ini tuan-tuan? Kerana di antara amal saleh yang Allah Ta'ala tujukan kepada ayat ini adalah infak fi sabilillah, iaitu amalan bersedekah juga boleh memadamkan dosa-dosa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang kita nak bicarakan pada malam ini tuan-tuan adalah tentang suatu dosa yang tersangat besar, yang kalaulah kita sedekah dengan jutaan ringgit sekalipun, yang kalaulah kita melangkah kaki ke rumah Allah dengan jutaan langkah sekalipun, dan kalaulah kita mengambil wudu dengan beribu-ribu kali air wudu, tetap tidak akan memadamkan dosa yang terbesar ini, melainkan hanya dengan taubatan nasuha, sebenar-benar taubat kepada Allah yang hanya boleh memadamkan dosa ini. Apakah dosa itu tuan-tuan? Yang Nabi sebut sebagai al-kabair, iaitu dosa yang terbesar di antara dosa-dosa yang lain. Tuan-tuan, kenapa saya bawakan hadis ini pada malam yang mulia ini? Kerana hadis ini di antara hadis yang Nabi ulang melebihi daripada satu kali. Tuan-tuan, jarang Rasulullah bercakap melebihi daripada satu kali perkataan yang sama. Kerana Allah Ta'ala jadikan setiap perkataan yang keluar daripada mulut Rasulullah, mustahil sahabat tak faham tuan-tuan. Pasti dipahami oleh para sahabat. Cukup hanya sekali Nabi bercakap, sahabat memang confirm faham dah. Kerana ungkapan Nabi, ucapan Nabi adalah ucapan yang sangat mudah untuk difahami. Tetapi dalam beberapa hal dan keadaan, Rasulullah mengulangi perkataannya melebihi daripada satu kali, kerana menunjukkan perkara tersebut adalah suatu perkara yang sangat penting, khususnya untuk diambil perhatian oleh umat yang berada di penghujung zaman. Sehingga Rasulullah mengulang-ulang perkataannya
kata sahabat iaitu Abu Bakrah radhiyallahu an, saat dia mendengar Rasulullah mengulangi perkataan yang sama, lalu terdetik dalam hati dia, alangkah baiknya kalau Rasulullah berhenti daripada berkata-kata. Bukan kerana sahabat tidak suka mendengar Rasulullah berkata-kata, jauh sama sekali tidak tuan-tuan, tetapi sahabat kasihan melihat kepada Rasulullah yang mengulang-ulang perkataan yang sama. Kerana nak menunjukkan Rasulullah mengulang-ulang perkataan yang menunjukkan perkara itu suatu perkara yang sangat besar dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, sebahagian dosa besar yang kita nak sebutkan pada malam ini, yang telah disebutkan oleh Nabi SAW 1400 tahun dahulu, adalah di antara 3 dosa besar yang banyak dilakukan oleh umat di penghujung zaman, iaitu saat kita berada pada hari dan ketika ini. Apakah dia dosa terbesar itu? Nabi sebut yang pertama, al-isyraku billah, syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jenayah syirik, jenayah menyekutukan Allah adalah suatu jenayah yang paling dahsyat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Taala menyebut di dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, sungguh kata Allah, aku tidak akan ampun dosa menyekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, adapun selain daripadanya aku boleh ampun. Tuan-tuan, dosa tinggal semayang masuk neraka dulu, di penghujung masuk syurga. Dosa tinggal puasa masuk neraka, di penghujung masuk syurga Allah. Kata ulama, adapun orang yang hidup dan mati dalam keadaan syirik pada Allah, maka dia kekal dalam neraka Allah buat selama-lamanya, wa'yazubillah. Lalu ada yang bertanya, ustaz, nak cerita panjang lebar pada kami malam ni tentang syirik pasal menapa? Kami ni siang malam mari semayang berjemaah, siang malam dengar kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha. Dokkanlah kami ni orang gontok nasib ni ada peluang juga nak syirik pada Allah Ta'ala. Yang nak sebut panjang lebar pasal syirik ni pasal apa? Tuan-tuan, pasalnya Rasulullah pernah mengingatkan tentang suasana zaman akhir zaman. Kata Nabi dalam satu hadis, badiru bil a'mali fitana, kata Nabi, segeralah kamu beramal dengan amal soleh sebelum datangnya zaman-zaman fitnah. Tuan-tuan, bagaimana suasana zaman fitnah? Yusbihar rajul mu'mina wa yumsi kafira, pagi beriman, petang kufur pada Allah. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, petangnya dia beriman, paginya dia kufur pada Allah. Tuan-tuan, iman umat di akhir zaman boleh keluar masuk begitu saja. Hilang nilaian maruah agama, sudah mula hancur di akhir zaman. Kenapa jadi begitu? Tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis yang sama, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, mereka menjual agama mereka kerana dunia yang sedikit. Tuan-tuan, dunia menyebabkan manusia sanggup berbuat apa saja, sehingga sanggup mensyirikkan Allah, sanggup menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Dunia menutup hati manusia daripada menilai kemurkaan Allah. Dunia dan harta benda menutup hati manusia daripada menilai dosa dan pahala. Sebab tu tuan-tuan, kerana dunia orang sanggup berbunuh-bunuhan. Isteri baru ni beberapa bulan yang lalu, seorang isteri sanggup bunuh suami kerana nak dapatkan harta pusaka suami. Nak dapat harta daripada suami, dia berpakat dengan salah seorang saudara dia untuk membunuh suami ni. Tuan-tuan, kerana duit sanggup manusia buat apa saja. Kerana dunia, tuan-tuan, adik-beradik berbalah sampai 7 keturunan disebabkan berebut harta pusaka yang tidak seberapa. Tuan-tuan, dunia menyebabkan adik-beradik berbalah. Dunia menyebabkan manusia sanggup melakukan dosa-dosa yang besar. Termasuklah kerana dunia manusia sanggup mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bagaimana dunia manusia boleh mensyirikkan Allah? Saya bagi contoh mudah untuk kita faham, tuan-tuan. Berapa ramai di kalangan orang Melayu Islam kita yang meniaga, tuan-tuan, cari makan, bagus dah, alhamdulillah. Tetapi yang masalahnya bila meniaga dalam keadaan tidak ada iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Bila meniaga tidak ada iman dan takwa, maka dia hanya memikirkan keuntungan tanpa dia kisah sama ada keuntungan itu dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada yang sanggup menggunakan, kita sebut dengan kata mudah, sihir dalam perniagaan. Tuan-tuan, sihir dalam perniagaan ini banyak dalam masyarakat kita. Terkenal dalam masyarakat kita sihir dalam perniagaan untuk melariskan perniagaan. Tuan-tuan kena faham, sihir ini dia tidak akan berlaku tanpa bantuan jin-jin yang kafir. Tuan-tuan, sihir ini dia berlaku disebabkan ada bantuan daripada jin-jin yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan jin-jin yang kafir itu dia tidak akan membantu mana-mana manusia yang tidak juga yang juga mensyirikkan Allah Ta'ala. Maka jin ni tuan-tuan, dia akan bantu mana-mana manusia yang menyekutukan Allah Ta'ala. Sebab tu ada satu kes tuan-tuan, dia letak abu mayat di kedai-kedai makan orang lain. Supaya apa? Supaya pelanggan tak nampak kedai makan orang lain, pelanggan nampak kedai makan dia seorang saja. Ini berlaku. Pelanggan nampak kedai dia makan, dan memang apa yang dia nak dia dapat sungguh. Kedai dia memang laku sungguh tuan-tuan. Tapi ingat, perbuatan itu ithman azima, kata Allah, suatu dosa yang sangat berat di sisi Allah. Dan kalau dia mati pasti menjejakkan kaki ke dalam neraka Jahannam. Wa'iyyazubillah. Tuan-tuan, orang yang hidup dan mati dalam keadaan syirik, dia tak akan selamat. Berapa ramai di kalangan masyarakat kita yang bila mana dia dengki kepada rumah tangga orang, lalu dia menggunakan sihir dalam rumah tangga, ataupun kita sebut sebagai santau dalam rumah tangga. Saya berani sebut tuan-tuan, sebab apa? Saya pernah mengaji jugalah sedikit tentang ilmu sihir dan cara mengubati ilmu sihir ni sedikitlah. Bagaimana guru saya ni waktu sebelum dia ajar beberapa kalimat ayat untuk dihafal dan sebagainya, dia kata kamu kena tahu betapa dahsyatnya suatu dosa santau itu dibuat. Tuan-tuan, sihir dan santau ni diguna barang-barang yang berbisa, barang-barang yang kotor dan jijik. Di antaranya dia guna bisa-bisa ular, kalajengking dan sebagainya. Kadang-kadang menggunakan tulang belulang, kadang menggunakan iaitu paku-paku yang berkarat, dan lebih yang menjijikkan menggunakan darah-darah perempuan, iaitu darah haid tuan-tuan. Allah. Lalu bagaimana dengan perkara ni mereka lakukan? Mereka akan puja sepuja-pujanya, mereka akan sembah sesembah-sembahnya. Maka semakin kuat mereka menyekutukan Allah, maka makin kuat sihir yang mereka dapat. Allah. Berarti tuan-tuan, orang yang terlibat dengan dosa ini, dia melakukan suatu bentuk yang sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala saat ketika mana kita terlibat dengan dosa-dosa ini. Kerana orang yang mati dalam keadaan dosa ini, dia akan mati dengan penuh kehinaan di sisi Allah. Begitulah juga tuan-tuan, orang sanggup menggadaikan maruah agamanya semata-mata kerana nak cepat kaya. Nak cepat kaya tak kira dah dosa dan pahala. Berapa ramai di kalangan orang kita tuan-tuan main nombor ekor satu hal dah haram, minta nombor ekor pula dengan cara yang menyekutukan Allah Ta'ala, 2 kali dosa. Main nombor ekor ni tuan-tuan, tak kira lah minta cara molek ke minta cara tak molek, haram tetap haram. Walaupun dia kata ustaz minta buat semayang hajat kau sekali biar kena sekeping 2 nombor hak beli petang tadi. Minta buat semayang hajat siap, haram tetap haram. Walaupun dia kata kalau kena nombor sekeping ni ustaz nak ganti kapek masjid seperti niat molek dah, Allah Ta'ala tak akan terima sedekah daripada duit yang haram. Tak dikira sebagai amal soleh. Lalu kemudian tuan-tuan, sebab apa saya sebut gini? Sebab ada orang yang main nombor ekor ni tuan-tuan, mereka ni yang semayang. Ada satu kes tu tuan-tuan, tengah dia semayang, waktu dia sujud tubik nombor ekor kat poket baju ni, dia ingat sipang kat poket seluar bakal. Ada juga orang lagu tu. Apatah lagi tuan-tuan, main nombor ekor sembah kubur minta nombor tuan-tuan. Ni benda-benda yang mensyirikkan Allah. Main nombor ekor tuan-tuan, cari sarang anak-anak tu, busuk anak-anak, pergi sembah pula anak-anak, bodoh dia pada anak-anak. Macam-macam tuan-tuan manusia sanggup buat apa saja demi yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka menjual agama mereka kerana dunia yang sedikit. Maka sebab itu dosa yang pertama kata Nabi yang banyak berlaku, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi SAW, dosa yang kedua yang terbesar, wa uququl walidain, iaitu dosa derhaka kepada kedua ibu bapa. Tuan, dosa terbesar selepas syirik pada Allah adalah dosa derhaka kepada kedua ibu bapa. Sehingga di akhir zaman akan lahir ramainya anak-anak yang menjadi punca kemarahan kedua orang tua. Di akhir zaman ramai anak yang derhaka, ramai anak yang saat dia berada di rumahnya, saat dia dengan mak dan ayahnya, dia bermarah-marah sesama mak dan ayah dia, tapi saat dia dengan kawan-kawan dia, dia boleh bergurau senda. Akhir zaman tuan. Anak dengan ayah cakap kasar, tapi dengan saing-saing bukan main mesra. Anak dengan mak cakap kurang ajar, tetapi saat dia keluar dengan kawan-kawan dia, dia boleh bergurau dengan gurauan yang mesra.
Ini tuan-tuan di akhir zaman. Sehingga di akhir zaman hari ini kita boleh tengok dengan jelas semakin bertambah pusat-pusat jagaan rumah orang tua yang semakin lama semakin banyak. Dulu kat tempat kita ni tak ada tuan. Terengganu kita ni payah nak cari pusat jagaan orang tua dulu. Lah ni tuan ada banyak. Di negeri-negeri lain pun ada. Bahkan hampir setiap negeri ada pusat jagaan orang tua. Yang kebanyakannya dihantar oleh anak kandung mereka sendiri. Yang sebahagiannya tidak sempat menjaga kedua ibu bapa mereka kerana kesibukan dalam bekerja. Tuan, saya dimaklumkan oleh staf yang menjaga pusat jagaan, dia maklum, dia kata sebahagian pusat jagaan orang tua sebahagiannya sudah penuh dan menunggu senarai menunggu yang begitu banyak. Dan kebanyakannya diberitahu adalah yang hantar adalah anak dan ahli keluarga terdekat mereka sendiri yang sibuk untuk tidak dapat menjaga kedua ibu bapa mereka. Sahabat saya cerita tuan-tuan, ada satu pusat jagaan rumah kebajikan di sebelah utara Malaysia kita ni, yang mana dia kata ada seorang mak yang umur dia hampir 60 tahun 50 tahun lebih umur mak ni. Sejak dia dihantar oleh 6 orang anak dia, tidak ada seorang anak pun yang pernah datang menjenguknya sejak dia dihantar ke pusat jagaan tersebut. Sedangkan dia cerita, dia kata mak ni ada 6 orang anak dan 6 orang menantu. Maknanya anak dia semua besar belaka dah. Tapi dia kata tidak ada seorang anak dan menantu pun yang datang menjenguk mak ini sejak dia dihantar ke pusat jagaan tersebut. Sehingga diceritakan oleh staf yang jaga mak ni, setiap hari si ibu ni menunggu kedatangan anak ni. Tiap-tiap hari dia tunggu semua anak ni suruh mari datang ziarah. Tetapi dia menunggu dalam keadaan memang anak dia tak pernah datang pun ziarah. Sehingga pihak rumah kebajikan ni kesian melihat keadaan mak yang begitu sedih, yang begitu rindu pada anak dia. Lalu mereka ambil keputusan telefon salah seorang daripada adik-beradik 6 beradik ni. Mereka telefon paksa bagi satu tarikh bila boleh mari ambil mak, kemudian bawa keluar sekejap, kemudian hantar balik. Itu saja permintaan mereka. Bukan maknanya ambil buat keluar terus, tidak. Mereka minta bila boleh bagi satu tarikh, mari ambil mak kamu, buat keluar sekejap, gilah mana-mana pun, pergi sia-sia, pergi ajak makan ke, kemudian hantar balik mak ke tempat kami. Mula-mula tuan-tuan anak ni dia keberatan. Dia buat-buat sibuk. Lalu bila didesak, dipaksa, dia orang pun bagi satu tarikh. Dia kata tarikh sekian-sekian, salah seorang daripada adik-beradik kami akan datang, mari jemput mak kami. Tuan-tuan, tarikh tersebut diberitahu pada si ibu ni, tarikh sekian-sekian anak nak mari datang ziarah. Mak ni tuan-tuan yang sudah sekian lama anak tak mari ziarah, setiap hari tengok kalender, setiap hari tunggu kedatangan tarikh tersebut. Sehingga apabila sampai pada hari yang dimaksudkan, kata orang yang menjaga mak ni, dia kata si ibu ni pakai pakaian comel-comel yang dia niat nak keluar dengan anaknya, dan dia tunggu selepas sembahyang subuh, dia dah tunggu anak dia tuan-tuan. Lepas subuh tunggu dah anak. Sehingga orang beritahu pada dia, tunggu dalam tak apa, nanti anak mari kita beritahulah. Dia kata tak, takut lambat jumpa dengan anak dia. Dia kata tak apa, dia tunggu kat luar ni. Sehingga dia kata apabila dia tunggu sampai masuk waktu tengah hari, anak dia tak mari juga. Lalu kemudian orang pakat ajak dia makan tengah hari, dia tak lalu nak makan tengah hari. Dia kata tak apa, dia niat nak makan tengah hari dengan anak dia yang sudah sekian lama dia tak makan dengan anak dia. Kata staf yang jaga dia, dia menjadi saksi si ibu ni tuan-tuan memakai pakaian yang sama sehari suntuk sampai ke malam hari dia menunggu kedatangan anaknya, sehingga dia tertidur keletihan dengan pakaian tersebut. Sememangnya anak dia tak mari tuan-tuan. Allah, tuan-tuan bayang anak yang berjanji, anak yang tak mari. Sehingga mereka maklumkan selang beberapa hari daripada peristiwa tersebut, mak ni tuan-tuan meninggal dunia, baru anak mari ziarah. Celakanya anak tuan-tuan. Allah, mak mati tuan-tuan, baru anak mari ziarah. Saya selalu sebut, seandainya ada perasaan tidak reda dalam hati mak ni tuan-tuan kepada salah ataupun kepada 6 orang anak ni tuan-tuan, dan 6 orang anak ni dia tidak minta ampun terhadap dosanya kepada ibunya sebelum mereka meninggal dunia, maka haram mereka menjejakkan kaki ke dalam syurga Allah. Karena Allah Ta'ala telah sebut di dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Ta'ala kata apa? Wa bil walidaini ihsana, buat baiklah kepada kedua ibu bapa kamu.
Bahkan Nabi sebut dalam satu hadis, raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu. Kata Nabi, kehinaan. Nabi mengulangi 3 kali kehinaan. Sehingga para sahabat bertanya, qila man ya Rasulullah, siapakah yang kau maksudkan itu wahai Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, siapa yang memiliki kedua orang tua yang lanjut usia, sama ada salah seorang ataupun kedua-duanya, tetapi tidak menjadikan asbab untuk dia masuk ke dalam syurga Allah. Tentang siapa yang ada sempat melihat kedua orang tuanya ataupun sempat hidup dengan kedua orang tuanya, tapi dia tidak berbuat baik kepada mereka, maka Nabi menjanjikan dia hina dunia dan akhirat. Allah berat, tuan-tuan. Sebab itu derhaka pada mak ayah ni, tuan-tuan, Allah cabut ketenangan dalam hati kita. Buatlah ibadah apa sekalipun, pergi umrah 30-40 kali, hati tak tenang. Sedekah juta-juta ringgit pun hati tak akan tenang, selama mana ada dosa itu kepada kita dengan mak dan ayah kita. Tuan-tuan, hatta mak ayah kita kafir sekalipun, kita dituntut berbuat baik. Kata guru saya, dia kata silap ayah kita, silap mak kita, kita kena sabar dan kita kena letak silap itu datang daripada kita. Ya tuan-tuan, atas dunia ni ada mak yang Allah Ta'ala uji, mak ayah dia tak molek ada. Atas dunia ni tuan-tuan nak cari dua ada mak ayah yang tak ada silap. Mak ayah mana yang tak buat sakit hati anak? Ya, mak ayah tuan-tuan ada silap dia kadang-kadang, tapi bukanlah sebagai satu sebab untuk kita biadab kepada mereka. Bukan satu sebab untuk kita biadab kepada mereka. Kita tetap wajib memuliakan mereka walaupun seburuk mana pun perangai mereka. Kenapa tuan-tuan? Kerana mereka adalah ladang syurga kita. Ada seorang muslimat ni tuan-tuan, selepas saya kuliah duha di satu tempat di Terengganu kita ni lah, saya kuliah duha, dia mari jumpa saya umur 40 tahun gitu. Dalam keadaan dia menangis, dia kesak air mata dia. Dia kata, Ustaz, apa saya boleh buat? Ayah saya tak mengaku saya anak, dia benci sangat pada saya. Saya dah buat baik pada dia, dah minta maaf macam-macam pada dia, tapi dia tetap benci pada saya. Saya tak tahu silap saya apa dia. Saya nak sangat saya ni dapat jaga ayah saya sampai saya mati. Saya kata, apa Kak? 2 perkara Kak kena buat. Satu, saya kata jangan tinggal doa pada Allah, kerana Allah yang pegang hati ayah kita. Kita ni tak akan dapat beli hati ayah kita, melainkan Allah yang boleh mengubah hati setiap manusia. Kemudian saya kata yang kedua, saya kata sejahat mana pun ayah kita kata pada kita, saya kata teruskan buat kebaikan. Sehingga selang 3-4 bulan begitulah, sudah kuliah duha di tempat yang sama, dia mari jumpa saya dalam keadaan dia sebab. Dia kata, Ustaz, Alhamdulillah ayah saya dah minta maaf. Dia dah seronok dan dia nak duduk dengan saya, dan saya memang suka sangat Ustaz, Alhamdulillah. Tuan-tuan tengok, kadang-kadang ada orang yang Allah Ta'ala sengaja nak uji begitu. Allah Ta'ala saja nak uji kita, tuan-tuan. Nak tengok bila mana kita ni boleh sabar ke tak, kerana Allah nak bagi syurga pada kita. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji si isteri dengan perangai suami, kadang-kadang Allah Ta'ala uji si suami dengan perangai isteri. Begitulah Allah Ta'ala menguji kadang-kadang seorang anak teruji dengan perangai mak dan ayahnya yang kurang baik. Tetapi tuan-tuan percayalah, semuanya itu adalah kerana Allah Ta'ala nak melihat kesabaran kita menjaga kedua ibu bapa kita, kerana jasa mereka tersangat besar. Kata sahabat Nabi, setitis air susu ibu yang masuk ke dalam perut kamu, kamu tidak akan dapat membayarnya sampai bila-bila, sehinggalah sampai kita mati sekalipun. Tuan-tuan, setitis air susu mak kita, kita tak akan dapat bayar sampai bila-bila. Sebab itu di akhir zaman, tuan-tuan, bila manusia ni jauh dengan agama, ramai anak-anak yang derhaka pada mak ayah. Dan kemudian tuan-tuan, yang berlakunya ramai kes-kesnya pelik-pelik. Saya masih ingat tahun 2017 ni berlaku di Dengkil. Dengkil ni tuan-tuan di Selangor. Saya ada kuliah bulanan di Dengkil. Cuma start PKP ni lama dah tak kuliah di Dengkil ni. Saya tanya orang Dengkil ada tak pusat jagaan sekian-sekian, dia kata ada Ustaz. Dekat je dengan surau kami. Saya kata pengusaha pusat jagaan di Dengkil ni tuan-tuan, pengusaha dia sendiri yang menceritakan pada tahun 2017 ada seorang mak yang umurnya 98 tahun. Dah tua sangat dah. Tetapi sejak dia dihantar 12 tahun yang lalu oleh anak dia yang hantar ni tidak pernah datang menjenguk sekalipun mak dia, tuan-tuan. 12 tahun tuan-tuan bayar. Anak dia tersangat benci pada mak dia. Kata pengusaha ni, saya tidak tahu apa dosa mak ni, sedangkan mak ni sepanjang duduk di tempat dia siang malam tak pernah tinggal semayang.
Saya tak tahu apa yang menyebabkan anak ni terlampau benci kepada mak dia. Cuma dia cerita, dia kata satu perkataan yang dia tidak pernah lupa, yang keluar daripada mulut dia, diungkapkan betul-betul di hadapan muka mak ni. Sewaktu dia hantar mak dia ke pusat jagaan tersebut 12 tahun yang lalu, kebetulan ada sekali waktu tersebut adalah pengusaha itu sendiri. Apa kata-kata anak ni? Dia kata apa pada mak dia, tuan-tuan? Sebab aku jaga kau lah kedai aku terbakar. Tuan-tuan, anak ni lelaki, dia ada kedai runcit. Kedai runcit dia terbakar. Dia salahkan hidup dia menjadi sial sebab kerana dia jaga mak dia, tuan-tuan. Allah. Dia kata sebab aku jaga mu, kedai aku terbakar. Kata pengusaha, saya tak akan lupa sampai bila-bila kata-kata ini. Tuan-tuan, kalau orang lain dengar tak akan lupa sampai bila-bila. Tuan-tuan bayang, yang dengar itu adalah mak kandungnya sendiri yang melahirkannya separuh mati. Sehingga apabila tiba bulan Hari Raya Aidilfitri, dia kata kami ni akan usaha semua telefon anak, suruh mari minta maaf pada mak. Tuan-tuan, anak ni sombong, tak pernah mari pun minta maaf sepanjang 12 tahun. Dia lupa, tuan-tuan, ulama ada menyebut ada dosa Allah Ta'ala tangguh balasannya di dunia, Allah Ta'ala balas di akhirat kelak. Tapi tuan-tuan, kata ulama, dosa melibatkan mak dan ayah, Allah Ta'ala bayar cash atas dunia, Allah Ta'ala bayar juga di akhirat kelak. Orang, tuan-tuan, anak derhaka, Allah Ta'ala tunjuk terus balasannya di atas dunia. Dan Allah Ta'ala akan balas juga di akhirat kelak. Sebab itu suatu benda yang azabnya tersangat berat, siapa yang boleh buat perkara tersebut, maka Allah Ta'ala beri ganjarannya tersangat hebat. Kalau anak derhaka, tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan disediakan azab yang tersangat hebat. Maka anak yang taat pada mak dan ayah, Allah Ta'ala akan muliakan dia dunia dan akhirat. Ini Allah Ta'ala jadikan. Sebab tu siapa yang muliakan mak dan ayahnya di dunia, Allah Ta'ala muliakan dia di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala buka segala pintu rezeki dia di dunia dan juga di alam akhirat. Tidakkah kita mengenali seorang hamba Allah yang sangat terkenal sehingga namanya disebut oleh Nabi SAW, sedangkan dia bukan seorang sahabat Nabi, iaitu Uwais Al-Qarni, yang seorang miskin tinggal di bumi Yaman, jauh daripada bumi Mekah dan Madinah. Tuan-tuan, Uwais Al-Qarni namanya disebut oleh Nabi. Nabi sebut kepada sahabat, kalau kamu jumpa Uwais, suruh dia angkat tangan, doa keampunan bagi pihak kamu. Kalau dia yang berdoa, Allah ampun sungguh dosa kamu. Lalu sahabat cari Uwais Al-Qarni. Siapakah sahabat yang mengemis doa daripada Uwais, tuan-tuan? Salah seorang sahabat yang dijamin syurga, yang makamnya bersebelahan dengan makam Rasulullah, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, menunggu bertahun-tahun lamanya mencari Uwais Al-Qarni. Saat dia jumpa Uwais, lalu Sayyidina Umar minta, wahai Uwais, Rasulullah suruh kami minta kamu angkat tangan doa bagi pihak kami, tolong doakan keampunan bagi pihak aku. Allah Ta'ala. Sahabat mengemis doa daripada seorang tabi'in. Dia bukan sahabat, dia tabi'in. Setengah ulama menyatakan tabi'in yang paling mulia adalah Uwais Al-Qarni. Ada yang kata tabi'in yang paling mulia adalah Imam Hasan Al-Basri. Tapi setengah yang menyatakan salah seorangnya adalah Uwais Al-Qarni yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu, tuan-tuan, sebab apa jasa Uwais Al-Qarni? Allah muliakan Uwais Al-Qarni kerana dia memuliakan maknya yang uzur, tuan-tuan. Di antara kisah yang masyhur, dia gendong ibunya sendiri daripada bumi Yaman sampai ke Mekah semata-mata hajat ibunya untuk menunaikan haji dan umrah. Tuan-tuan bayang, Uwais ni dia tak pernah kata tidak pada permintaan mak dia. Apapun permintaan mak dia, walaupun dia tidak mampu, dia tetap laksanakan, termasuk memikul ibunya daripada Yaman sampai ke bumi Mekah. Dia nak beli kenderaan, dia tak mampu, dia tak ada duit. Dia nak upah orang untuk bawa mak dia, dia tak ada duit. Yang hanya dia mampu menggendongkan ibunya daripada Yaman ke bumi Mekah. Tuan-tuan, Yaman ni satu negara yang dahsyat perjalanan. Saya 2 kali ke Yaman. Kali terakhir 20 Januari 2020 setahun yang lalu. Saya hantar pelajar 2 minggu saya berada di sana. Hantar pelajar. Dahsyatnya perjalanan, tuan-tuan. Kita naik bas pun rasa dah azab. Naik bas daripada satu daerah nak pergi satu daerah, duduk dalam bas saja lebih kurang 28 jam. Tuan-tuan bayang 28 jam.
Kita Terengganu ke Johor dah cakap nak buka dah punggung kita. Ni tuan-tuan 28 jam. Berhenti berak kecil makan semayang tu je. Sambung balik perjalanan. Berhenti sambung pula perjalanan 28 jam. Bah pula buruk lepuk tuan-tuan, bukan bah macam kita. Gegak tu bah tu gogeh tu atak dia. Bah gerak tu gogeh tu atak dia. Lalu pula di lereng-lereng bukit tuan-tuan yang tak ada divider sikit. Kalau terbalik jatuh innalillah, jawab dak kuliah aku malam ni. Tapi nak kata tuan-tuan dahsyat. Saya demi Allah tuan-tuan naik bah mengucap 2 kalimah syahadah takut mati. Aku mati dak mengucap semua. Dak mengucap jawab tidur tu. Bangun mengucap balik. Nak katanya tuan-tuan perjalanan naik bah pun kita rasa takut dah. Tuan-tuan bayang perjalanan berjalan kaki dalam keadaan menggendong bebanan ibunya yang uzur daripada Yaman ke Mekah. Sebahagian tempat di Yaman nak sampai ke Mekah lebih kurang 1000 km. Cuma tempat Uwais Al-Qarni ni saya tak tahu, tak pasti berapa kilometer daripada tempat dia ke bumi Mekah. Tapi nak katanya jauh tuan-tuan. Jauh, perjalanan yang sangat jauh. Tuan-tuan bayang Uwais Al-Qarni dia memikul maknya semata-mata memuliakan maknya. Allah Ta'ala muliakan Uwais dunia dan akhirat. Sebab tu tuan-tuan, apa dia? Mak tiri ke kita tetap berbuat baik pada dia. Tak. Mak tiri ke mak kandung, maka wajib kita tetap berbuat baik. Berbuat baik kepada mereka, tetap dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Nak kebaikan dia tetap dibalas. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, maka apa yang kita boleh buat? Ada orang tanya, ustaz, mak saya mati lama dah, ayah saya mati lama dah. Apa yang saya boleh buat tuan-tuan? 2 amalan saya kongsi malam ni tuan-tuan buat, insya-Allah Allah buka pintu rezeki dunia dan akhirat. Yang pertama tuan-tuan, jangan tinggal mulai malam ni istighfar. Saat kita istighfar tuan-tuan, jangan lupa dalam hati kita niat bagi pihak ibu dan ayah kita sekali. Walaupun mak ayah kita sudah meninggal dunia, tetap kita kena niat sekali untuk mak ayah kita. Tetap niat tuan-tuan. Walaupun ni tiap kali lepas kita semayang semua, lepas semayang kita istighfar. Maka apa salahnya apabila kita selesai semayang kita istighfar, lalu kita niat, ya Allah, keampunan yang aku minta ini aku minta juga bagi pihak kedua ibu bapa aku. Kemudian yang kedua tuan-tuan yang jangan kita tinggal tuan-tuan, iaitu saat kita bersedekah ataupun buat amal soleh, jangan kita lupa niat sekali kepada kedua ibu bapa kita. Tuan-tuan buat 2 amalan ni, minta ampun pada mak dan ayah kita, niatkan amal soleh ke atas nama kedua ibu bapa kita, Allah Ta'ala pasti akan buka jalan kebaikan kita hidup di dunia dan di akhirat. Saya nak kongsi tuan-tuan satu kisah yang Allah Ta'ala tunjuk depan mata saya. Orang yang Allah muliakan mak ayah dia, Allah muliakan dia dunia dan akhirat. Benda ni tuan-tuan berlaku pada kedua orang pelajar anak murid saya sendiri. Saya ada anak pelajar saya, 2 beradik ni Allah Ta'ala uji dia dengan ujian yang cukup dahsyat. Waktu dia umur 6 tahun, seorang adik dia umur 5 tahun, kemudian adik dia perempuan umur 1.5 tahun lebih kurang. Ayah dia meninggal dunia. Kemudian selepas ayah dia meninggal dunia, semua anak beranak tak boleh jaga dia. Lalu dia duduk dengan mak kandung dia. Selang beberapa hari duduk dengan mak kandung dia pula. Tuan-tuan bayangkan, mak kandung dia pula melarikan diri, meninggalkan 3 beradik. Mak kandung boleh tinggal anak. Kita ingat benda ni tak ada dalam masyarakat kita, rupanya ada. Mak kandung tinggal anak ni ada. Dia tinggal 3 beradik ni tuan-tuan. Sehinggalah dia dijaga oleh sepasang suami isteri yang miskin yang tak ada anak. 2 tahun yang lalu, 2018 mak angkat dia telefon saya. Dia tahu saya buat tahfiz percuma di Seksyen 7 Shah Alam. Dia telefon, dia kata, ustaz, boleh tak terima 2 beradik? Waktu tu umur 2 beradik ni 9 tahun seorang, 8 tahun seorang. Dia kata, ustaz, boleh tak terima 2 beradik yang mana kami ni hantar dah ke tempat lain, semua tak boleh terima. Satu, kami ni tak ada duit nak bayar yuran. Kemudian yang kedua, dia kata 2 beradik ni memang tak pandai baca Quran. Saya tempat saya mudah je tuan-tuan. Miskin macam mana pun orang ni, tak pandai macam mana pun dia, kalau dia ada minat nak baca Quran dan hafal Quran, saya ambil. Saya kata pada dia, kalau dia tak ada minat, saya tak ambil. Dia pun kata, dia kata, ustaz, budak ni memang minat nak belajar Quran, nak hafal Quran. Baik, saya kata, kalau begitu hantar ke tempat saya, sehelai sepinggan pun tak apa, kita tangguh semua kelengkapan dia.
dia pun buat mari ke tempat saya. Dua beradik ni dia kata, Ustaz, sebenarnya ni bukan anak saya, ni anak angkat saya sahaja. Sebenarnya mak dia melarikan diri tinggal mereka ni, ayah dia telah meninggal dulu. Saya pun tuan-tuan, saya ingat lagi dalam bulan Ramadan pada tahun tersebut, saya panggil yang abang sulung dia ni, nama dia Syahrul, umur 9 tahun. Saya masuk bilik saya cakap secara personal dengan dia. Saya kata, Syahrul, Ustaz nak tanya, ayah meninggal bila? Dia pun beritahu ayah dia meninggal tahun 2015, waktu tu umur dia 6 tahun. Saya kata, ingat tak waktu tu? Dia kata dia ingat. Saya pun tanya lagi, saya sembang panjang dengan dia. Saya kata, Syahrul, mak kamu pergi mana? Dia kata, Ustaz, mak kami benci kami, dia tinggalkan kami 3 beradik. Saya tanya lagi, saya kata, Syahrul, dalam bulan Ramadan, saya tanya dia, Syahrul, kali terakhir awak tengok mak kamu ni bila? Bila kali terakhir awak tengok mak kamu? Lalu dia pun cerita, dia kata kali terakhir mak dia balik rumah, salam dengan 3 beradik, dia dengan 2 beradik yang lain. Kemudian mak dia keluar dengan kakak dia sulung. Dia ada 4 beradik, mak dia buat lari, kakak dia hak sulung saja. 3 beradik lain, mak dia salam, kemudian mak dia keluar daripada rumah. Dia kata, kami tunggu mak kami balik, mak kami tak balik-balik. Orang lain mari beritahu, dah ayah tunggu dah mak mu tak balik dah. Itu sahaja tu. Itu kali terakhir dia tengok mak dia. Saya sembang panjang, saya tanya dalam bulan Ramadan yang mulia ni, saya tanya dia, Ustaz nak tanya Syahrul, apa doa Syahrul kepada mak kandung Syahrul yang masih hidup tetapi tak jumpa-jumpa sampai hari ini? Saya tanya dia, tuan. Lalu dia jawab apa, tuan? Dia kata, Ustaz, saya doa mak saya masuk syurga. Allah. Saya bila dia jawab gitu, saya sebab. Saya kata, kalau itu doa kamu, Ustaz, doa kamu ahli syurga insya-Allah. Tuan bayang di saat mak dia tinggalkan dia tak benci sikit pun pada mak. Dia boleh doa kebaikan untuk mak yang meninggalkan dia, tuan-tuan. Maknanya dia bukan budak yang biasa-biasa, dia budak yang jujur, dia budak yang baik. Tuan-tuan, Allah Ta'ala uji tahun yang sama. Tahun yang sama, 2 hari sebelum hari raya haji, saya ingat lagi hari Jumaat, Allah uji mak angkat yang sangat mereka sayang, 3 tahun jaga mereka, meninggal dunia kanser tahap 4 di Hospital Tengku Ampar Raimah Kelang. Saya bawa 2 beradik ni pergi ke Hospital Tengku Ampar Raimah Kelang. Saya menjadi saksi. Dia melihat saat dia tunggu mak dia dimandikan dalam bilik forensik. 2 beradik ni, tuan-tuan, dia baca Quran sambil menitis air mata, kerana itulah satu-satunya mak angkat yang paling dia sayang, yang banyak mengajarkan agama kepada mereka. Tuan-tuan, lepas pada tu saya mari dalam hati, saya kata, saya tak pernah jumpa orang yang Allah Ta'ala uji sedahsyat begitu. Seusia tuan-tuan 9 tahun. Adik dia 8 tahun dan adik dia perempuan tu masih kecil. Saya kata, kalau saya duduk kat tempat dia pun saya tak tahu nak bergantung pada siapa-siapa. Dia hanya ada ayah angkat dia dan dia hanya ada ustaz-ustaz dia di tahfiz saja. Itu saja. Tapi tuan-tuan, 2 tahun dia duduk dekat tempat saya ni, saya tengok berkat sungguh. Kehidupan mereka ni, daripada tak pandai baca Quran, hari ni 5 juzuk dalam dada mereka, tuan-tuan. Allah, 5 juzuk, tuan. Allah buka pintu-pintu, mudahnya mereka hafal Quran. Saya tengok antara benda yang mereka buat, satu, mereka tak pernah tinggal doa untuk mak ayah mereka, iaitu doa agar mak ayah mereka ni masuk syurga Allah dan diampunkan dosa oleh Allah. Saya selalu tanya, kalau rindu kepada mak ayah buat apa? Dia kata, biasa Ustaz tengok ada gambar, sekeping je gambar ada dengan dia yang dia simpan. Dan kemudian dia kata dia akan sentiasa baca Quran, dia niat pahala untuk mak dan ayah dia. Sebab itu memang ustaz-ustaz dia ada. Dan memang dia buat sungguh, tuan-tuan. Allah Ta'ala buka pintu keberkatan. Sebab tu tuan-tuan, kita nak hidup kita berkat, jangan deraka pada mak dan ayah kita. Sejahat mana pun dia tetap berbuat baik pada mereka. Kemudian kata Nabi SAW, dosa yang terbesar yang ketiga, ala wa qaulu zur, iaitu berkata-kata dusta. Tuan-tuan, di akhir zaman ramai orang bercakap bohong. Ramai orang bercakap bohong, menipu orang ramai, termasuk mengambil harta orang dengan cara tipu pun banyak. Saya sendiri pun nak kena dah baru ni. Tengah nak pergi kuliah 3 bulan lepas, ada seorang hamba Allah, dia menyamar jadi sahabat saya, suruh transfer duit 3,900 lebih ke akaun sekian-sekian. Dia letak gambar kawan saya. Dalam hati saya memang lebong dah ni orang ni. Telefon dah akak, dia kata minta maaf ada tetamu dengan dia sekarang ni, dia kata. Jadi kita ni malah nak layang lah, tuan-tuan. Saya pun kata mudah ke dia, saya kata biasanya orang makan piti haram ni, saya kata mati kena langgar, saya kata.
dak balas-balas pacerah dak balas. Tukar pula gambar ustaz lain, lepas berigat ni tuan-tuan, dia tukar pula gambar ustaz lain, celaka punya orang. Nak katanya tuan-tuan, tak takutnya ambil harta haram dengan cara tipu, tak takut. Sedangkan disebut innahu la yadkhulul jannah, sungguh tak akan masuk syurga. Lahmun nabata min suhtin nar aula bih, mana-mana daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, aula bihi, tempat terbaik neraka Allah. Sebab tu tuan-tuan, kita harap Allah Taala pelihara kita, zuriat dan keturunan kita daripada dosa-dosa yang besar. Sebab tu antara benda yang saya nak kongsikan terakhir tuan-tuan, bagaimana nak suruh Allah Taala pelihara zuriat dan keturunan kita supaya menjadi zuriat yang soleh dan solehah. Satu doa tuan-tuan jangan tinggal sampai bila-bila, iaitu doa yang mudah saja, amal semua tiap kali lepas sembahyang. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ni tuan-tuan amal semua kalau kita nak zuriat kita, keluarga yang baik, keluarga yang soleh dan solehah. Sebab ada seorang mak ni tuan-tuan, Allah uji anak dia memang cakap kurang ajar dengan mak ayah, tinggal sembahyang, tinggal puasa. Tapi bila mak dia ikhlas tuan-tuan beramal dengan doa ni, Allah ubah hati anak dia tadi menjadi anak yang soleh, yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab tu tuan-tuan, 3 dosa yang saya sebutkan pada awal tadi adalah dosa yang banyak berlaku di akhir zaman, yang kita harap menjadi suatu peringatan kepada kita dan suatu perkara yang boleh memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di alam akhirat. Jadi tuan-tuan, saya rasa sekadar itulah. Minta maaf tuan-tuan, ambil masa biasalah, kuliah ganti yang ginilah. Tuan-tuan lebih kurang begitu. Saya ni kebetulan saya ni duduk 2 bulan lebih dah sejak PKP ni, duduk di Terengganu ni, memang asal Terengganu. Tapi saya ada buat tahfiz percuma di Seksyen 7 Shah Alam, yang kita buat lebih kurang 4 tahun lebih dah. 4 tahun lebih yang kita buat daripada dulu, memang percuma daripada dulu lagi. Ada 22 orang anak pelajar yang sebahagiannya di kalangan anak yatim dan fakir miskin. Yang setiap bulan ni kita tanggung lebih kurang kos dia 20 ke 25 ribu ringgit sebulan. Tapi Alhamdulillah, walaupun PKP baru ni, kita masih lagi boleh bayar gaji guru kita, tukang masak kita dan sebagainya untuk jaga pelajar-pelajar ni, Alhamdulillah. Sebab saya sendiri pun ada buat perniagaan, kita ada supply. Saya di antara pembekal kursi kuliah yang tuan-tuan perasan di Masjid Surah tu, kursi-kursi kuliah sandar tu, tu saya pembekal seluruh negeri di Malaysia ni. Tu untuk kita tampung. Sebahagiannya iaitu kita tampung pembelanjaan di Mahat ni. Jadi tu kita buat tuan-tuan. Tu memang saya niat daripada asal dengan Ustaz Fatih Naim, sahabat saya seorang lagi, kita usahakan buat satu pusat pengajian percuma yang kita nak bantu masyarakat yang susah, yang tak ada duit nak hafal Quran. Jadi kita buka. Sebab apa tuan? Saya dulu bukan tahfiz tuan, saya ni maktab perguruan, ijazah sarjana muda pendidikan Islam. Tak pelik sikit, berhenti jadi cikgu, buka tahfiz. Jarang orang buat, tak rajin orang buat lagi. Berhenti jadi cikgu, buka tahfiz. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita rasa seronok tengok budak hafal Quran. Cukuplah tuan-tuan kita tengok budak yang jauh daripada agama ni tuan-tuan, darjah 6 berzina dengan darjah 6. Tuan-tuan, saya pernah tangkap budak liwat sekolah rendah. Liwat tuan-tuan, wa'iyyazubillah. Darjah 2 tuan-tuan, minum air ketung dah. Sebab ayah tokai ketung. Allah, macam-macam. Nak katanya tuan-tuan, bila kita buat tahfiz percuma ni, budak-budak hak susah-susah, perangai tak berapa molek, bila dia masuk hafal Quran, mukjizat Quran ni tuan-tuan, berubah terus akhlak mereka. Ni hebat mukjizat Quran. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita duk buat benda ni. Dan baru ni Alhamdulillah ada hamba Allah, dia jumpa saya, dia wakaf 2 ekar tanah di kampung atas tu, kat Terengganu kita ni, kat Nasi Dagang atas tu, sebelah dengan kandang lembu Sado adik Imam Manah, kalau tuan-tuan kenal lah. Ada 2 ekar tanah di situ, dia sedekah, dia infak. Dia kata, Ustaz, sebagaimana Ustaz buat di Shah Alam tu percuma, dia minta buat tahfiz percuma juga di atas tanah 2 ekar tu. Jadi Alhamdulillah bulan 6 baru ni kita siap tambung tanah tu, hampir 200,000 kita habis selesai belaka dah. Jadi sekarang ni tuan-tuan, kita tunggu dalam bulan 2 ataupun bulan 3 tahun ni, insya-Allah kita akan start piling dan kita akan start buat projek ni, iaitu nak buat tahfiz percuma yang kita anggap boleh muat lebih kurang dalam 200 orang. Lebih kurang dalam 200. Semua kita akan buat percuma. Kita ada juga di Duyang Burung, pusat pengajian orang tua, orang dewasa mengaji Quran secara harian. Sewa rumah banglo suti, gaji seorang ustaz dan seorang ustazah. Ada 70 orang pencen dan orang tua yang mari mengaji Quran secara percuma.
Itu memang kita niat tuan-tuan supaya menjadi saham dan masyarakat kita hidup dengan Quran. Jadi kebetulan saya mari malam ni tuan-tuan, saya buka lah siapa-siapa yang nak mengambil saham bersama dengan saya ni, satu lot wakaf ni 50 riyal. Kalau tuan-tuan nak ambil saham lah, insya-Allah kita alu-alukan tuan-tuan nak niat atas nama arwah si mati ke, itu terpulang pada tuan-tuan lah. Jadi kalau tuan-tuan nak menyumbang, nak ambil saham, tapi kita faham je setengah tempat ni dia tak bawa pitih. Ada orang dah bawa pitih, dia mari dia kata, ustaz apa dak malam awal-awal kita dak bawa pitih. Jadi banyak-banyak tempat saya pergi tuan-tuan, dia suruh saya tinggal je resip wakaf. Jadi bila tinggal, kalau habis dia panggil balik saya. Kalau dak habis saya dak mari dah. Mari juga, dak berapa semangat manalah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ni yang kita buat. Pakat batu saya, insya-Allah kalau tuan-tuan tak boleh nak bersedekah pun, saya minta doa. Dipermudahkan urusan untuk kita buat tahfiz percuma di kampung atas tu ni, sebagai satu tahfiz percuma yang pertama yang insya-Allah di Terengganu kita ni. Moga-moga menjadi saham akhirat kepada kita bersama, insya-Allah. Apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang saya minta maaf. Kekurangan daripada diri saya, ambil masa sikit tuan-tuan. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil hadinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Kau himpunkan kami dalam keadaan penuh kemuliaan pada malam ini, ya Allah, himpunkanlah kami dalam syurga firdaus tanpa hisab, ya Allah, di akhirat kelak. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah bil alamin. Amin rabbal alamin.